Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma اللهم يسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Jadi kasih pengacara majlis yang dikasihi sahibul fadilah Fadil Ustaz Yusuf Ustaz Rahman selaku pengajar program daurah Asatidzatul Najah Masjid Kebun. Tak ingat ada masjid. Okey, masjid seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang adalah satu majlis yang cukup mulia kerana dalam majlis ini pada pagi yang ini dihadiri oleh penuntut ilmu, talabatul ilmu. Jadi kita mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberkati untuk majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang ini. Secara ringkasnya insya-Allah kita ada kitab yang kita akan bincang pada pagi ini dan kitab tentang Asatidzatul Najah, yang mana kitab tentang Asatidzatul Najah adalah sebuah tulisan Anas daripada pengarang dia adalah Syekh Sa'id bin Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijrah, yang mana kitab ini ada mempunyai sanad daripada beberapa guru, ada setengahnya sanad Ahmad dan ada sanad Qasah. Antara sanad Qasahnya adalah dari Al-Fadhil Syekhuna Syekh Muhammad Muhyiddin, seorang ulama daripada Jeddah. Dia sekarang ni duduk di Jeddah, yang asal daripada Yaman. Dia tinggal di Jeddah beberapa tahun dah. Nama dia adalah Muhammad Abdullah Muhyiddin Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia belajar daripada guru dia seorang ulama yang asal daripada Yaman juga. Dan sekarang ni juga okey, sekali lagi ya. Antara sanad khassah adalah sanad yang khususlah ana ambil start daripada awal sampai akhir, ana baca selesa dan dia hura kepada ana, adalah daripada Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin. Dia pernah menjadi pensyarah di Universiti Jamiah Al-Alamiyah Khartoum rasanya di Sudan. Mungkin pelajar-pelajar daripada Sudan mengenali beliau, yang mana dia ambil daripada guru dia nama Syekh Abdullah bin Ahmad An-Nakhibi yang mati pada tahun 1428 Hijrah, yang mana Syekh Abdullah bin Ahmad An-Nakhibi ambil daripada Sayyid Allamah Alawi bin Abdul Rahman Al-Mashhur, wafat pada tahun 1341 Hijrah. Al-Allamah Alawi bin Abdul Rahman Al-Mashhur ambil daripada As-Sayyid Abdullah bin Taha Al-Haddad Al-Husaini. Sayyid Abdullah bin Taha Al-Haddad Al-Husaini ambil daripada pengarang nama dia Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahumullah subhanahu wa ta'ala jami'ah. Okey, itu sanad ana. InsyaAllah kita baca kitab ni sekadar kita sempatlah untuk pagi ni, oleh kerana kita dihadiri oleh penuntut-penuntut ilmu, jadi kita tidak baca laju sangatlah. Dan kita insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Wan Yusri Rizal hafizahullah subhanahu wa ta'ala akan baca dan akan hurah. InsyaAllah ana boleh kita start. Ikut Ustaz.
Boleh baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daraini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya padanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Nabi, juga ke atas keluarga dan para sahabat baginda. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan taufik daripada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama akan dimulakan dengan bismillah. Kenapa pengarang kita memulakan kitab dia dengan bismillah? Kerana yang pertamanya adalah untuk mengikut Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim semua maklum kepada kita bahawasanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga nak mengikut apa yang datang di dalam beberapa penulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengutuskan beberapa risalah kepada pembesar-pembesar ataupun raja-raja dunia pada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Antaranya risalah yang diutuskan kepada Azimir Rum Hiraqla, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Azimir Rumi Hiraqla, salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd. Yang mana panjang risalah tersebut, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pendek kata, kerana nak mengikut Al-Quran dan kerana nak mengikut apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas daripada tu disebutkan pula memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita tengok di dalam kitab syarah-syarah, ulama-ulama memang bincang secara panjang lebar dah. Kenapakah dimulakan dengan bismillah, kenapakah dimulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi oleh kerana daurah kita, masa kita terhad, maka kita tidak mempunyai kesempatan masa untuk kita bincang secara panjang lebar. Cuma kita akan ambil benda-benda yang penting sahaja. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia puji ni, apa makna puji? Puji ni secara ringkasnya adalah sebut kebaikan. Itu makna puji, sebut kebaikan. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ia memberi maksud kita telah menyabitkan segala sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyabitkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dapati bahawasanya ganjaran bagi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala memang cukup besar, memang cukup hebat. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samai wal ard. Maksudnya ucapan alhamdulillah dapat memenuhi neraca, memenuhi di antara langit dan bumi ganjaran dia. Sebab di dalam alhamdulillahi rabbil alamin, ucapan tersebut adalah kita telah menyabitkan segala kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb dengan makna Rabb, Rabb ni adalah pemilik kepada sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala adalah tuan kepada sekalian alam. Apa yang dimaksud dengan sekalian alam? Yang dimaksud dengan sekalian alam mengikut sebahagian daripada ulama adalah merujuk kepada jin, merujuk kepada manusia, jin dan para malaikat. Tuhan kepada sekalian alam iaitu tuan kepada manusia, tuan kepada jin dan tuan kepada para malaikat. Dan kemungkinan sebahagian daripada ulama yang menafsirkan al-alamin dengan manusia, jin dan malaikat adalah kerana al-alamin datang di atas wazan
jamak muzakkar salim. Kita sentuh sikitlah sebab pelajar penuntut ilmu saja kan dalam ni. Dia datang di atas jamak muzakkar salim. Kan kita kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, kita ada jamak taksir, lepas tu kita ada jamak muannas salim, kita ada jamak muzakkar salim. Antara syarat jamak muzakkar salim adalah mesti kena al-aqil, benda yang berakal. Boleh kita buat jamak muzakkar salim. Adapun benda yang tidak berakal, kita tidak boleh buat jamak muzakkar salim. Sebab itulah faras kita tidak boleh, kita nak kata farasuna, tidak boleh. Syarat dia adalah al-aqil. Tapi al-alamin, kata ulama, sebenarnya dia bukan jamak muzakkar salim, dia dipanggil mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Ada perbincangan yang panjang, cuma nak ringkaskan dia. Oleh kerana al-alamin dia datang di atas jamak muzakkar salim, sedangkan jamak muzakkar salim digunakan untuk yang berakal, maka al-alamin adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya yang mempunyai akal. Ternyata orang yang mempunyai akal dari kalangan makhluknya hanya 3 golongan sahaja, manusia, jin dan para malaikat. Sebab itulah sebahagian ulama ketika dia menafsirkan al-alamin, dikata manusia, jin dan para malaikat. Adakah ia memberi maksud bahawanya selain daripada jin, manusia dan para malaikat bukan Allah Ta'ala pemilik? Dah, bukan. Allah Ta'ala tetap pemilik. Pemilik bukan setakat pemilik kepada manusia, bukan setakat pemilik kepada jin, bukan setakat pemilik kepada para malaikat, bahkan setiap apa yang selain daripada Allah yang menjadi makhluk Allah, Allah Ta'ala adalah pemilik. Tetapi di sini adalah maqam al-madhi, maqam puji. Jadi maqam puji dia kena sebut benda yang paling mulia. Maqam puji kan, maqam puji kita akan sebut yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebahagian daripada ulama mengatakan al-alamin ia merujuk kepada 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang di antara keduanya. Sebahagian ulama yang menafsirkan al-alamin merujuk kepada 7 petala langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya kerana melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam Al-Quranul Karim ada Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Firaun dengan Nabi Musa, yang mana kata Firaun, qala Firaun wa ma rabbul alamin. Firaun kata, apakah itu Tuhan sekalian alam? Jadi Nabi Musa mengajak Firaun kepada beriman kepada Tuhan sekalian alam. Maka Firaun tanya, qala Firaun wa ma rabbul alamin, apakah Tuhan sekalian alam? Lalu tu kata Nabi Musa, qal rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Maksudnya Tuhan 7 petala langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya sekiranya kamu yakin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu maksud al-alamin. Seterusnya katanya wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dia letak terjemahan hanya senya ni dipanggil terjemahan dalam, kalau kita guna kaedah dipanggil kaedah hasar, dipanggil dalam bahasa kalau kita belajar dalam ilmu al-balaghah dipanggil ada istilah al-hasru. Al-hasru ni maksudnya membataskan. Maksud dia membataskan ithbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu, mengisbatkan hukum kepada apa yang disebut dan menafikan hukum daripada selain daripada apa yang disebut. Ketika kita kata wa bihi nasta'in, dan kepada Allah Ta'ala dan dengan Allah kita meminta pertolongan, maksudnya kita menyabitkan minta pertolongan kita kepada Allah dan menafikan minta pertolongan selain daripada Allah. Itu maksud wa bihi nasta'in. Dan hanya kepada Allah Ta'ala juga kita meminta pertolongan. Kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hasar di sini kita dapat faham daripada bihi, ba harf jar dia bertaalluk kepada nasta'in di belakang. Dia asalnya wa nasta'inu bih. Sebab ba adalah muta'alliq, manakala nasta'in adalah muta'allaq. Dia pada asalnya muta'allaq duduk dulu, muta'alliq duduk kediam. Tapi begitu kau dia tak muta'alliq dulu, muta'allaq kediam. Maka dalam kaedah bahasa, dalam kaedah balaghah adalah taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan barang yang pada sebenarnya kemudian, benda tu pada asalnya kemudian tapi kita letak depan, dia akan memberi faedah akan hasar, memberi faedah akan batas. Okey, boleh faham? Boleh faham Tapi tak apa, anak-anak tengok talabatul ilm saja, penuntut-penuntut ilmu saja. Dan sebahagian daripada penuntut ilmu mungkin pernah dah mendalami dan belajar benda lagu ni. Kita kalau hak yang pernah belajar dah, kita muzakarah. Baik, hak yang tak pernah belajar lagi mungkin ini adalah pengetahuan untuk dia. Jadi wabihi nasta'in maksudnya kepada Allah Ta'ala juga kita meminta pertolongan.
dalam semua urusan, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Baik. Seterusnya kata dia, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Nabi. Selawat sebenarnya ulama berbeza pandangan. Selawat sebenarnya ulama berbeza pandangan. Apa makna selawat? Antara pandangan yang masyhur adalah selawat kena tengok datang daripada siapa. Kalau selawat tu datang daripada Allah, ia memberi maksud adalah rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Bukan semata-mata rahmat, rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Sebab kalau kita kata semata-mata rahmat, maka di sana ada kritikan. Sebab ada kritikan kerana dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah." Hendaklah engkau yang Muhammad memberi berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang apabila ditimpa musibah, mereka itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Ke atas mereka itu adalah selawat daripada Tuhan mereka itu dan rahmah. Okey, ni kita kena masuk dalam ilmu nahwu sikit. Perkataan wa rahmah, wa huwa ataf. Rahmah ataf pada salawat. Kaedah dia al-aslu fil 'athfi lil mughayarah. Al-aslu fil 'athfi lil mughayarah. Asal pada ataf adalah berbeza di antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Ma'tuf lain, ma'tufun alaih lain. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala menatafkan wa rahmah di atas salawat. Jadi bermakna rahmat lain daripada selawat. Okey, boleh faham? Boleh faham Ni perbahasan sedikit, perbahasan ilmiah. Jadi oleh kerana ada perbezaan, Allah Ta'ala kata dia ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah. Jadi perkataan wa rahmah atas pada mana? Atas pada salawat. Jadi kita dalam kaedah adalah al-aslu fil 'athfi lil mughayarah. Asal pada ataf adalah untuk berbeza. Maksudnya berbeza di antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih. Tiba-tiba kita kata selawat adalah rahmat. Jadi bercanggah dengan apa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Selawat lain daripada rahmat. Kalau sama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatafkan wa rahmah di atas selawat? Okey, boleh faham. Baik. Lalu tu kata ulama, sebahagian ulama ni pandangan yang masyhur, dia kata selawat ni bukan semata-mata rahmah, tapi rahmah maqrunatun bit ta'zim. Rahmah yang disertakan dengan ta'zim, dengan memuliakan. Okey, jelas. Jadi bermakna rahmah adalah semata-mata rahmah, manakala selawat adalah rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Jadi bermakna ataf wa rahmah di atas selawat. Dah ialah kita bincangkan, dia di sana di atas ada ataf am, di atas khas, ada ataf khas di atas am. Biarlah, cuma kita nak kabarnya kalau kita bincang dia kau tu jadi panjang pula, nak jadi ke fiqh hari ni. Jadi kepada ilmu al-lughah pula ilmu bahasa pula lah. Mungkin pergi kepada balaghah, mungkin pergi kepada nahwu. Cuma kita nak ceritanya adalah selawat kalau datang daripada Allah mengikut pandangan yang masyhur adalah rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Ketika kita kata Allah Ta'ala telah berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud Allah Ta'ala telah memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menta'zimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Manakala kalau datang daripada para malaikat, ia memberi maksud istighfar. Kalau datang daripada malaikat, ia memberi maksud istighfar. Maksudnya kalau kita kata malaikat berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud malaikat meminta ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala selawat kalau datang daripada kita, ia memberi maksud doa. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala memberi rahmat serta menta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selawat dan salam. Salam adalah kesejahteraan, salam dengan makna tahiyyah. Ke atas apa? Ke atas Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim yang lahir di Mekah pada tahun Gajah, yang wafat di Madinah. Baik. Muhammad itulah yang ayah dia nama Abdullah, mak dia nama Aminah tu. Penghulu sekalian Nabi. Juga ke atas keluarga dan para sahabatnya. Jadi selawat dan salam minta juga untuk keluarga Rasulullah dan untuk
sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah di sini mengikut mazhab Imam Syafi'i atau mengikut pandangan Imam Syafi'i adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim anak cucu kepada Hashim dan anak cucu kepada Al-Muttalib. Maksud dan anak cucu kepada Hashim, maksud anak cucu kepada Al-Muttalib begini. Kita kena tahu keturunan Rasulullah ataupun nasab Rasulullah dulu. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf dia ada 4 orang anak lelaki. Yang pertamanya Abdul Syams, yang keduanya Naufal, yang ketiganya Muttalib, yang keempatnya Hashim. Okey, boleh. Sekali lagi ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ada 4 orang anak lelaki. Anak lelaki dia yang pertama nama Abdul Syams, yang keduanya Naufal, yang ketiganya Muttalib, yang keempatnya Hashim. Okey. Setiap seorang daripada anak dia ni ada anak cucu, ada keluarga. Maka keluarga dia, kalau keluarga Abdul Syams, nama dia Bani Abdi Syams. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dia daripada keluarga Bani Abdi Syams. Naufal, anak cucu dia, keluarga dia dinamakan Bani Naufal. Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Rasul, adalah daripada Bani Naufal. Yang ketiganya adalah Al-Muttalib. Anak cucu Al-Muttalib nama dia Bani Al-Muttalib. Yang keempatnya Hashim. Anak cucu Hashim adalah Bani Hashim. Rasulullah adalah daripada Bani Hashim. Sebelum daripada kedatangan Islam dan sehingga kedatangan Islam, 2 kumpulan ini sentiasa bergabung, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan di antara musyrikin Mekah yang kuat membantu Rasulullah, membela Rasul adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walaupun kebanyakan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia kuat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di dalam satu hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih ini, yang mana dalam satu peperangan Rasulullah dapat harta ghanimah. Dalam harta ghanimah rampasan perang ada bahagian hak yang diberikan kepada Rasulullah. Bahagian hak yang diberikan kepada Rasulullah tiba-tiba Rasul bagi kepada Bani Hashim. Okey, apabila bagi Bani Hashim, jadi maka para sahabat kata tak apa, Rasul bagi kepada keluarga dia. Okey, tak ada masalah. Lepas daripada itu Rasul bagi juga kepada Bani Muttalib. Okey, boleh faham. Rasul bagi juga kepada Bani Muttalib. Jadi apabila Rasul bagi kepada Bani Muttalib, jadi bermakna Rasul bagi kepada keluarga dia yang lebih besar. Bukan hanya Bani Hashim saja, bahkan lebih besar kepada Bani Muttalib. Maka ketika itu Bani Naufal dengan Bani Abdi Syams merasakan aku ada hak juga, sebab aku dengan Bani Muttalib nisbah kepada Rasul adalah satu martabat. Okey, boleh faham. Boleh faham. Sekali lagi ya. Sekarang ni ada harta rampasan perang. Ada bahagian yang dapat kepada Rasulullah. Apabila bahagian dapat kepada Rasul, Rasul bagi kepada Bani Hashim. Okey, bagi kepada Bani Hashim, tak apa, keluarga Rasulullah. Tiba-tiba Rasul bagi pula kepada Bani Muttalib. Jadi bermakna Rasul bagi kepada keluarga dia yang lebih besar, daerah lebih besar. Maka apabila Bani Muttalib juga dapat, maka ketika tu Bani Naufal dengan Bani Abdi Syams merasakan aku juga berhak untuk mendapat, kerana Bani Muttalib dapat juga sebab aku pun keluarga Rasulullah. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Maka ketika itu Jubair bin Mut'im daripada Bani Naufal dengan Uthman bin Affan daripada Bani Abdi Syams pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana kata Imam Bukhari an Jubair bin Mut'im, daripada Jubair bin Mut'im, qal masyaitu ana wa Uthman bin Affan, aku berjalan bersama dengan Uthman bin Affan pergi berjumpa dengan Rasulullah. Faqal ya Rasulullah, kami kata bagaimana, wahai Rasulullah, a'taita Bani Muttalib wa taraktana, memberi kepada Bani Muttalib sedangkan kamu tidak beri kepada kami. Wa nahnu wa hum minka bi manzilatin wahidah, sedangkan kami dan mereka itu adalah satu martabat nisbah kepada engkau daripada sudut kekeluargaan. Okey, boleh faham. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim dan Banu Muttalib adalah suatu yang satu. Maka daripada hadis inilah Imam Syafi'i mengatakan keluarga Rasulullah merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Okey, jelas. Jadi ketika kita kata wa alihi dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat adalah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul hidup dan beriman dengan Rasul dan mati dalam keadaan beriman. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Yang dimaksud dengan tiada daya, apa makna haula? Haula ada sebahagian daripada ulama kata haula ni dengan makna quwwata wal qudrata, makna kuat dan kemampuan. Ketika kita kata tiada daya, maksudnya tiada kekuatan dan tiada kemampuan. Jadi bermakna la haula dengan la quwwata makna lebih kurang, makna sama. Okey, itu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan haula dengan makna tahawul, tidak dapat berpaling daripada maksiat. Okey, tahawul ay anil maksiat, wala quwwata, tiada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah, melainkan dengan taufik daripada Allah. Andai kata tidak ada pertolongan, andai kata tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak mampu untuk meninggalkan maksiat dan tidak mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mesti kita kena hayati semua, mesti kita kena memahami makna dia agar lahir daripada hati kita sifat ikhlas, tidak ada riak dan seumpamanya. Jadi apabila kita melihat bahawasanya setiap kemampuan kita melakukan kebaikan dan kita mampu untuk meninggalkan maksiat adalah dengan taufik dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan rasa dia tu datang daripada diri kita sendiri, maka tidak ada sifat riak dan seumpamanya. Baik. Qala faslu fi arkanil Islam khamsah. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Fasal yang menyatakan rukun Islam. Rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu menuju kepadanya. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Matan Safinatun Najah dia sebenarnya dia lebih khusus kepada fiqh, tetapi pada muqaddimahnya dia mari sedikit usuluddin. Muqaddimah dia mari sedikit usuluddin, antaranya adalah berkenaan dengan iman. Katanya rukun Islam ada 5 perkara. Apa makna rukun? Arkan, kalau kita belajar dalam ilmu nahwu dia panggil perkataan al-jam'u, jam'u taksir. Mufrad dia adalah rukun. Apa makna rukun? Rukun ni kalau pada lughah adalah janib syai' al-aqwa. Suluk sesuatu yang paling kuat itu yang dinamakan sebagai rukun. Setiap sesuatu ada rukun. Kita nak tahu rukun bagi sesuatu, kita tengok mana suluk yang paling kuat. Contoh masjid kita ni dia ada rukun dia. Tiang adalah rukun sebab tiang adalah suluk yang paling kuat. Manakala kapek ni dia tidak termasuk dalam rukun. Tak ada kapek pun tetap terdirinya masjid. Ini sebagai contoh, bukanlah nak suruh buang kapek, bukan. Cuma nak kata rukun ni adalah suluk yang paling kuat. Janib syai' al-aqwa tu adalah rukun. Itu mengikut lughah. Manakala mengikut istilah ulama, rukun ni adalah juz'ul mahiyah. Juzuk bagi hakikat sesuatu. Alladhi la tatahaqqaqu illa bihi, yang tidak terjadi sesuatu melainkan dengan dia. Tidak terjadi sesuatu melainkan dengannya, itu yang dinamakan sebagai juzuk. Rukun Islam dia memberi maksud adalah juzuk Islam yang tidak terjadi Islam melainkan dengannya. Itu maksud rukun Islam. Dia rukun mengikut istilah ulama adalah juz'ul mahiyah. Mahiyah ni maksud dia, mahiyah ni hakikat sesuatu. Kalau kita nak tanya dia mahwa ataupun mahiyah, patutlah sekali pakai ambil mahiyah, hakikat suatu, juzuk bagi hakikat suatu yang tidak terjadi sesuatu melainkan dengannya. Itu maksudnya juz'ul mahiyah alladhi la tatahaqqaqu illa bihi. Itu yang dimaksud dengan rukun. Rukun Islam. Apa makna Islam? Islam adalah pada penggunaan lughahnya adalah masdar daripada aslama yuslimu Islam. Itu makna Islam. Islam pada lughah dengan makna istislam dan al-inqiyad, patuh. Manakala mengikut istilah syarak, Islam ni adalah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah,
patuh kepada hukum hakam syarak, tu yang dinamakan sebagai Islam. Jadi kita penuntut ilmu mesti kita kena tahu satu-satu ta'rif kepada setiap kalimah yang digunakan dalam kitab. Kita kena tahu, kita penuntut ilmu. Baik. Jadi Islam apa makna Islam? Islam mengikut istilah ulama adalah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah. Patuh kepada hukum hakam syarak, itu yang dinamakan Islam. Ketika kita kata arkanul Islam, apa yang maksud dia? Juzuk-juzuk bagi Islam, bagi kepatuhan kita terhadap hukum hakam syarak. Yang tidak terjadi kepatuhan itu melengkang dengannya, dia sebenarnya ada 5. Okey, boleh faham? Itu maksud arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Yang pertamanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, penyaksian bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Okey, syahadah. Apa makna syahadah? Syahadah kata ulama adalah tayaqqun, i'tiqadun wa tayaqqun. I'tiqad, pegangan dan keyakinan. Pegangan dan keyakinan yang ada dalam hati serta ada pengakuan daripada mulut kita, itu makna syahadah. Syahadah adalah keyakinan serta pegangan yang ada di dalam hati kita serta kita mengaku dengan lidah bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ilah mana Tuhan? Maksud ilah di sini adalah ma'bud yang disembah. Sebab dalam penggunaan bahasa ilah, maksud dia adalah ma'bud yang disembah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Yang disembah dia ada 2. Yang disembah bil batil, yang disembah dengan sebenar. Yang dimaksud dengan ilah di sini adalah al-ma'bud bihaq. Sebab nanti akan datang dia akan khabar wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Diilah dengan makna ma'bud, itu makna ilah. Dalam bahasa Arab, ilah dengan makna ma'bud. Tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja hak yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Yang selain daripada Allah semuanya adalah ma'bud bil batil. Penyaksian kita bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, ia memberi maksud bahawasanya kita mesti kena menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mesti kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Yang keduanya adalah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang kita kenal tu, Muhammad itulah utusan Allah. Utusan Allah kepada siapa? Kepada manusia dan jin dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada manusia dan jin. Manakala kepada malaikat, ini berlaku khilaf. Adakah Rasulullah juga diutuskan kepada para malaikat? Ini berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata tak, Rasulullah tidak diutuskan kepada para malaikat. Pandangan yang lain mengatakan Rasulullah diutuskan juga kepada para malaikat. Ada sebahagian ulama kata Rasulullah juga diutuskan kepada para malaikat. Cuma Rasulullah diutuskan kepada malaikat ni, risalah dia, perutusan dia terbagi kepada 2 pula khilaf. Ada setengah kata risalah tashrif dan ada setengah kata risalah taklif. Okey. Allah wahana sampai tahap tu bincang. Kita bincang sampai tahap tu sebenarnya kerana ada ayat Al-Quranul Karim yang mungkin difahami begitu. Jadi kalau orang mengkaji Al-Quran, pasti dia akan tubik natijah yang sama. Ada ayat Al-Quran difahami begitu. Okey, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin, supaya adalah hamba dia Nabi Muhammad lil 'alamin, bagi sekalian alam, nadhira. Apa nadhira? Memberi peringatan. Rasulullah memberi peringatan kepada sekalian alam. Okey, apa makna alam? Alam antaranya malaikat. Oh, jadi Rasulullah juga memberi peringatan kepada para malaikat. Okey, sebahagian daripada ulama tengok sudut tu. Okey, boleh faham. Imam As-Suyuti dia cuba cari manakah di dalam Al-Quranul Karim ayat yang Allah Ta'ala turun kepada Rasulullah, dalam ayat tersebut memberi peringatan kepada para malaikat. Cari. Ada satu ayat. Kata Imam As-Suyuti, ayat wa man yad'u minhum Allah rabbil inni ilahum min duni. Anda lupa dapat ayat, tapi penghujungnya fasawfa Allah rabbi, dah ingat ayat. Siapa ingat? Hufazul Quran ramai dalam ni, hamalatul Quran. Wa man yad'u minhum
inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Ayat tu lah. Sesiapa yang mendakwa dari kalangan mereka itu, para malaikat, dia dakwa lagu mana? Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah. Fadzalika najzihi jahannam. Maka demikian itu kami akan balas kepada mereka itu jahannam. Jadi dalam ayat Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul yang mana dalam ayat tersebut memberi amaran kepada mereka, jangan sekali-kali pada mereka mendakwa dia menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Imam As-Suyuti, Imam Taqiyuddin As-Subki dan beberapa orang ulama, dia lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan Rasulullah adalah utusan Allah kepada jin, manusia dan malaikat. Malaikat juga risalah taklif, ada bebanan kepada malaikat. Tidak boleh dia dakwa menjadi Tuhan. Okey. Jadi kesimpulan, Rasul Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada manusia dan kepada jin. Hak ini berlaku kesepakatan ulama. Kepada para malaikat berlaku khilaf. Ada sebahagian kata tidak, ada sebahagian kata ya. Hak yang kata kepada malaikat saat itu terbahagi kepada dua pula. Yang pertama kata risalah tasyrif. Maksudnya tidak ada bebanan kepada malaikat, sebab malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cuma utusan saat itu untuk memuliakan malaikat. Okey, pandangan yang kedua mengatakan risalah taklif, ada bebanan kepada malaikat. Benda bebanannya, jangan sekali-kali malaikat mendakwa dia menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dakwaan tersebut, pasti neraka jahanam yang akan menanti pada malaikat tersebut. Okey, boleh faham. Okey. Seterusnya mendirikan sembahyang, iqamus salah. Di iqam adalah masdar daripada aqama yuqimu iqamah, mendirikan sembahyang. Apa yang dimaksud mendirikan di sini? Dia dalam bahasa Arab iqamah dengan makna dia istimrar, mengekali sembahyang. Maksudnya mendirikan sembahyang, buat sembahyang secara berterusan. Dan dalam bahasa Arab iqamah ada juga dengan makna iqamah dengan makna mendatangkan sesuatu dengan sempurna. Dalam bahasa Arab perkataan iqamah ada mendatangkan sesuatu dengan sempurna dan ada makna berterusan di atas sesuatu. Seseorang tu berterusan di atas sesuatu, tu yang dinamakan sebagai muqim. Dan iqamah dengan makna mendatangkan sesuatu dengan sempurna. Kedua-dua makna tersebut adalah makna bagi iqamatus salah. Iqamus salah, mendirikan sembahyang, maksudnya kita kena mendatangkan, menunaikan sembahyang dengan sempurna. Cukup syarat dia, cukup rukun dia. Lepas tu mesti kena buat secara berterusan. Sebab tu dalam Quran ayat lain Allah Ta'ala kata dia hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kena jaga sembahyang, kena buat secara berterusan. Okey. Yang dimaksud dengan sembahyang di sini adalah sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang fardu 5 waktu itulah mendirikannya termasuk dalam rukun Islam. Manakala sembahyang sunat ia tidak termasuk dalam rukun Islam. Maksudnya kalau orang tidak sembahyang sunat sekalipun tidak menjadi masalah. Sebab itulah ketika ada seorang sahabat mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kabur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, adkhulul jannah?" Qala na'am. Baik. Ketika dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia kabur kepada Rasulullah, "Apa pandanganmu?" Ara'aitum ay akhbiruni. Dalam bahasa Arab ara'aitum dengan makna akhbiruni. Ini antara benda yang payah kita nak terjemah ni. Ara'aitum ay akhbiruni. Cuba cerita kepada aku wahai Rasul, apa pandanganmu? Lau sallaitul maktubat. Kalau aku sembahyang fardu sahaja, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku buat benda tu je. Adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Kata Rasul, qala na'am. Masuk syurga. Jadi hak yang dimaksud sembahyang di sini adalah al-maktubat sahaja, sembahyang fardu. Wa ita'uz zakah, dan ita'. Ita adalah masdar daripada ata, yu'ti, ita, memberi. Memberi zakat. Zakat ni adalah harta yang khusus yang diwajibkan kita kena keluarkan. Kadang-kadang zakat tu berkait dengan tubuh badan, kadang-kadang zakat tu berkait dengan harta benda. Zakat yang berkait dengan tubuh badan dinamakan sebagai zakatul fitri. Zakat yang berkait dengan harta benda banyak. Antaranya adalah zakat simpanan, zakat naqdan, mata wang mah perak, zakat binatang ternakan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat perniagaan. Maka itu dibagi masuk dalam zakat harta. Dan bab zakat ni sebenarnya antara benda yang penting.
Kita kena tahu pembahagian zakat. Dia ada zakat yang berkait dengan tubuh badan dan zakat yang berkait dengan harta. Sebab kita apabila kita tahu pembahagian ni, kita akan tidak sesat dalam satu permasalahan yang lain. Dia di antara permasalahan yang dibincang oleh ulama adalah hukum naqluz zakah. Apakah hukum memindahkan zakat? Hukum memindahkan zakat, ulama berbeza pandangan. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada dua pandangan. Pandangan muktamad memang tidak boleh memindahkan zakat. Namun pandangan yang kedua kata boleh pindah zakat. Okey, nak kata pindah ni apa maksud pindah? Pindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu makna pindah. Tapi kita nak tentukan tempat zakat tu di manakah tempat zakat? Tempat zakat di manakah? Untuk kita menentukan di manakah tempat zakat, kita kena tahu zakat dia. Zakat yang berkait dengan tubuh badan, tempat zakat adalah kira tubuh badan berada. Okey, boleh faham? Kalau zakat yang berkait dengan harta, kita kena tengok tempat harta berada. Dia lain. Tempat tubuh badan kita berada lain daripada tempat harta kita berada. Dia lain, dua perkara yang berbeza. Jadi kalau orang tanya kita, apakah hukum kita tidak keluar zakat kita pada tempat kita bekerja? Jadi sekarang ni kita kena tahu zakat dia. Hak yang kita nak tanya zakat dia. Jadi kalau kita tahu, okey zakat dia kita nak tanya dia. Okey, zakat al-fitr ataupun zakat harta? Kita kena tanya dulu. Zakat dia kita nak tanya ni. Okey, zakat al-fitr, zakat fitrah. Cakap kita zakat fitrah. Zakat fitrah, tempat dia adalah tempat tubuh kita berada ketika masa wajib zakat, tanpa dikira di mana tempat kita bekerja. Okey, boleh faham? Jadi kalau kita bekerja di Pengadang Baru, tapi pada penghujung Ramadan kita berada di Mekah, masuk hari raya kita berada di Mekah, adakah wajib kita kena keluar sini? Tidak. Wajib kita kena keluar di sana. Itu atas pandangan sebahagian ulama. Cuma masalah ni masalah yang berlaku khilaf. Maksudnya masih lagi ada pandangan yang mengatakan boleh pindah zakat. Cuma menurut khabar, perbahasan naqluz zakah kita kena faham. Nak faham masalah naqluz zakah kita kena faham di manakah tempat yang dikatakan tempat zakat. Untuk kita memahami tempat zakat, kita kena faham zakat dia. Zakat harta ke ataupun zakat tubuh badan. Okey, boleh faham? Jadi kalau orang tanya boleh tak kita nak keluar, kita kerja lain, kita nak keluar zakat lain, boleh ke tak? Kita kena tanya zakat dia. Hak yang awak tanya saat ni. Zakat harta ke zakat fitrah? Okey, saya nak tanya zakat fitrah. Okey, zakat fitrah dia tidak ada kaitan di mana tempatmu bekerja, tapi dia ada kaitannya di mana tubuhmu berada ketika wajib zakat. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham? Jelas? Satu. Manakala zakat harta pula, zakat harta kita kena tengok. Tempat zakat harta adalah tempat harta kita berada ketika wajib zakat. Kalau harta kita berada di tempat lain, kita bekerja di tempat lain sebagai contoh, maka bukan dikirakan pada tempat kita bekerja tapi tempat kita berada. Tapi kebiasaan tempat kita bekerja, tempat itulah harta kita berada. Tapi ada juga kadang-kadang kita bekerja di tempat lain, harta kita berada di tempat lain. Sebagai contoh, kita kerja di sini. Okey, sebagai contoh, tapi kita ada ladang ternakan di Pahang. Sebagai contoh. Okey, sekarang ni ladang ternakan kita di Pahang tidak berada di tempat kita bekerja. Okey, boleh faham? Nampak kan? Sebab itulah dalam masalah apakah hukum mengeluarkan zakat pada tempat bekerja, sebenarnya perlu kepada perincian sebelum daripada kita meletakkan hukum. Okey, jelas. Cuma masalah ni sebenarnya masalah khilaf. Mudah je. Amr sahal jiddan. Mudah sangat. Masalah ni ada khilaf. Mudah je khilaf. Masalah ni khilaf. Sikit-sikit khilaf. Okey, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dia mengeluarkan zakat. Dia apabila kita kata memberi zakat, mengeluarkan zakat, mesti kena ada penerima. Siapa hak yang layak menerima? Orang-orang hak yang tertentu, hak yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, 8 asnaf. Hak tu hak yang dinamakan sebagai asnaf zakat. Maksudnya mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa hak yang berhak menerimanya, kita keluar kepada dia. Lepas tu inilah tubik perbincangan boleh tak nak keluar sendiri ataupun mesti kena keluar daripada pihak yang dilantik oleh kerajaan. Ini ada perbincangan yang panjang. Baik, lepas tu kita apabila kita nak keluar, adakah wajib kita ditanya seorang tu fakir miskin ke tak? Adakah wajib kita tanya? Ini ada perbincangan dia. Tiba-tiba kita keluar, tengok pada zahirnya dia saat ni fakir miskin, kita keluar, tiba-tiba ternyata dia orang kaya pula dah. Macam mana pula zakat kita? Ada perbincangan yang panjang yang dibincang dalam kitab fiqh. Seterusnya, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Berpuasa ni maksud benda berpuasa al-imsak, menahan diri 'anil mufattirat,
daripada perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, setubuh dan seumpamanya, daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi niyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Kalau untuk puasa fardu di malam hari mengikut mazhab Imam Syafi'i, manakala puasa sunat boleh pada siang hari, tapi masalah rukun Islam merujuk kepada puasa fardu. Berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan adalah satu bulan di dalam bulan-bulan Islam. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan yang ke-9 kan? 9. 9 betul lah. Ramadan, lepas tu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, bulan ke-9, 10, 11, 12 tu bulan 9. Bulan yang ke-9 daripada bulan Islam, bulan Ramadan. Yang kelimanya adalah menunaikan haji bagi yang mampu kepadanya. Mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu kepadanya. Mengerjakan haji hak tu berlaku kesepakatan ulama. Manakala mengerjakan umrah berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata umrah juga wajib, ada sebahagian ulama kata umrah tidak wajib. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya sebagaimana haji diwajibkan kepada mukallaf yang mampu, begitu juga umrah diwajibkan, kerana Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala kata wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Atimmu fi'il amar. Kita belajar dalam usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada amar adalah wajib, maka diwajibkan kepada mukallaf menyempurnakan haji dan menyempurnakan umrah. Baik. Qala faslun fi arkanil iman. Arkanul iman sittah. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Fasal pada menyatakan rukun iman. Rukun iman itu 6 perkara. Pertama, beriman dengan Allah. Kedua, beriman dengan para malaikatnya. Ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya. Keempat, beriman dengan para rasulnya. Kelima, beriman dengan hari akhirat. Keenam, beriman dengan qadar, ketentuan atau takdir yang baik dan buruk daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi rukun iman ada 6. Rukun macam tadi, rukun adalah makna rukun dalam lughah adalah janib syai' al-aqwa, sudut sesuatu yang paling kuat. Manakala mengikut istilah adalah juzuk bagi hakikat sesuatu yang tidak terjadi sesuatu melengkang dengannya. Manakala iman adalah masdar daripada amana yuminu, iman. Iman di dalam lughah makna dia adalah at-tasdiq, membenarkan. Itu makna iman. Manakala mengikut istilah ulama, iman adalah at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, membenarkan, hati kita membenarkan setiap apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena buat sedikit penjelasan. Dia iman, dia ada makna dia dua. Yang pertamanya makna yang umum, yang keduanya makna yang khusus. Sebab kalau kita kata iman ni membenarkan setiap apa yang didatangkan oleh Rasulullah, jadi takut kita faham lagu mana. Jadi iman ni hanya pegangan hak yang ataupun kepercayaan yang ada dalam hati sahaja. Jadi perkataan tidak termasuk dalam iman, perbuatan tidak termasuk dalam iman. Tahu? Nanti dulu kita nak cerita sesi. Iman ada makna yang umum dan ada makna yang khusus. Iman dengan makna yang umum dia merangkumi ketiga-tiga. Kata ulama, iman dengan makna yang umum adalah iqrarum al-iqraru bil lisan ataupun iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil janan wa amalun bil arkan. Pengakuan dengan lidah. Lepas tu, lepas daripada pengakuan dengan lidah, lepas tu dan membenarkan dengan hati dan dilakukan oleh perbuatan-perbuatan kita, tu iman dengan makna yang umum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna atau qal bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. Tengok Rasul kata iman ada 70 lebih cabang. Lepas tu a'laha qaulu la ilaha illallah. Hak yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan hak yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, membuang perkara yang mengganggu daripada tengah jalan. Jadi tengok ada perkara yang mengganggu tengah jalan, kita pergi buang, ia termasuk dalam iman. Oh, jadi perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada iman. Iman yang dimaksud dalam hadis ini adalah iman dengan makna yang umum. Iman dengan makna yang umum dia merangkumi 3. Ucapan dengan lidah, pengakuan dengan hati, dan perbuatan-perbuatan kita. Sembahyang termasuk dalam iman, puasa termasuk dalam iman, apa juga kebaikan kita buat termasuk dalam iman, kita tinggal mungkar termasuk dalam iman. Baik. Lepas tu iman dengan makna yang khusus. Iman dengan makna yang khusus adalah kepercayaan yang ada dalam hati.
At-tasdiq bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita membenar setiap apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinamakan sebagai iman dengan makna yang khusus. Baik. Jadi rukun iman, apa makna rukun iman? Juzuk bagi kita membenarkan segala apa hak yang didatangkan oleh Rasul yang tidak terjadi perkara ini melainkan dengannya ada 6 juzuk, ada 6 perkara. Yang pertamanya adalah antu'mina billah. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman kepada Allah? Yang pertama, kita kena beriman dengan kewujudan Allah. Kepercaya hati kita dengan kewujudan Allah. Beriman dengan tauhid Allah, dengan esanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan wahdaniyah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kamalat dan tidak ada sedikit pun kekurangan. Itu ringkasnya beriman kepada Allah, beriman dengan kewujudan Allah, beriman dengan keesaan Allah. Dia sahaja yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. 3 dah. Dan bersifat dengan segala sifat kamalat, tidak sedikit pun ada kekurangan pada dia. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah beriman kepada para malaikatnya. Dia perkataan malaikat adalah jamak daripada malak, seorang malaikat. Malaikat ramai. Beriman kepada di sana ada makhluk Allah Taala yang dinamakan sebagai malaikat. Yang mana malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Kata Rasulullah, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Yang mana malaikat termasuk dalam makhluk Allah Taala yang ghaib. Dia bukanlah anak Allah dan dia bukanlah anak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Taala mempunyai anak, sebagaimana hak yang diperkatakan oleh sebahagian daripada musyrikin Mekah yang mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Tidak. Malaikat adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Yang mana malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Dia tidak makan seperti kita, dia tidak minum seperti kita. Kerja dia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak derhaka kepada Allah dan dia buat segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling ramai adalah malaikat. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui tentera-tentera Tuhanmu melainkan dia sahaja. Baik. Itu maksud beriman kepada para malaikat. Beriman dengan kitab-kitabnya. Kita beriman di sana ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian daripada hamba-Nya yang dikenali sebagai nabi dan rasul. Baik. Yang mana kitab-kitab tersebut hak yang maksudnya hak yang disebut nama dia dalam Al-Quran adalah Taurah, Injil, Zabur dan Al-Quran. Patu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa dan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Jadi kita kena percaya bahawasanya di sana ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian daripada hamba-Nya. Yang keempatnya adalah beriman dengan para rasulnya. Beriman dengan para rasul. Kita kena percaya di sana ada orang yang dikenali sebagai rasul di kalangan hamba Allah Taala. Allah Taala pilih, Allah Taala bagi wahyu kepada dia. Di sana ada sedikit perbincangan di kalangan ulama berkenaan dengan nabi dan rasul. Nabi dengan rasul dua nama. Kita tahu dua lafaz yang berbeza. Adakah hakikat dia berbeza juga ataupun hakikat dia sama? Di sini sedikit perbincangan, perbezaan pandangan di kalangan ulama. Nabi dengan rasul adalah dua nama. Adakah hakikat dia sama ataupun hakikat dia berbeza? Kita kadang-kadang dua nama hakikat berbeza, tapi ada juga dua nama hakikat sama. Kalau bahasa Terengganu samah dengan 5%, dua nama tapi hakikat yang sama. Tetapi kalau 5% dengan singgit, dua nama untuk hakikat yang berbeza. Okey, boleh faham? Adakah Nabi dengan Rasul adalah dua nama untuk hakikat yang sama ataupun dua nama untuk hakikat yang berbeza? Di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Ulama bincang kerana melihat kepada dalil ada dua kemungkinan ke sana, kemungkinan ke sini. Dalil dhanni. Baik. Sebahagian daripada ulama segelintir ulama mengatakan Nabi dengan Rasul sama. Setiap Nabi adalah Rasul, setiap Rasul adalah Nabi. Okey, ni ada pandangan yang pertama, tapi ni pandangan minoriti, pandangan segelintir. Pandangan yang kedua, dia kata Nabi dengan Rasul adalah berbeza.
Nabi lain, Rasul lain. Okey, apabila Nabi dengan Rasul adalah dua hakikat yang berbeza, soalannya apakah perbezaan di antara Nabi dan Rasul? Untuk menentukan perbezaan di antara Nabi dan Rasul, berlaku pula perselisihan. Ada sebahagian ulama mengatakan perbezaan di antara Nabi dan Rasul adalah Rasul diperintah untuk menyampaikan, manakala Nabi tidak diperintah untuk menyampaikan. Ini pandangan sebahagian ulama. Dan pandangan ni yang masyhur. Namun ada pandangan yang kedua kata perbezaan Nabi dengan Rasul adalah Rasul mempunyai syariat yang baharu, manakala Nabi hanya meneruskan syariat untuk Rasul sebelum daripadanya. Ada sedikit perbincangan di kalangan ulama dalam menetapkan Nabi dan Rasul. Cuma apa yang diwajibkan kepada kita adalah kita kena beriman di sana ada Rasul, di sana ada golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba dia. Allah Taala turunkan wahyu dan Allah Taala perintahkan kepada orang tersebut supaya menyampaikan. Yang mana ramai mana golongan yang dinamakan sebagai Rasul, Allah Taala lebih mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Dan ada sebahagian daripada Rasul diceritakan kepada Nabi Muhammad, dan ada sebahagian daripada Rasul tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad. Minhum man qasasnaka alaihi, minhum man qasasna, Allah Rabbi, minhum siapa, ingat siapa? Said. Wa minhum man lam naqsus alaik. Tu, awak tu je ingat, awak depan nak ingat sekarang. Allah. Kan betul kan? Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebahagian daripada mereka itu kami cerita kepadamu ya Muhammad, dan sebahagian daripada mereka itu kami tidak cerita kepadamu. Maksudnya ada para nabi, para rasul Allah Taala tidak cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pastinya adalah wa likulli qaumin had. Setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Setiap kaum. Baik. Mungkin di kalangan orang Melayu ada orang yang dilantik oleh Allah Taala untuk memberi petunjuk. Sebab Allah Taala kata begitu dalam Quran, wa likulli qaumin had. Bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Nabi Rasul Allah Taala lebih mengetahui bilangannya. Cuma apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim sebanyak 25 orang. Bermula daripada Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Adam sendiri ada sedikit perbincangan di kalangan ulama, adakah Nabi Adam ni nabi saja serta rasul ataupun hanya dia ni nabi bukan rasul. Ada sedikit perbincangan. Punca daripada perbincangan tersebut berlaku adalah kerana di sana ada hadis. Yang pertama hadis yang berkait dengan syafaat. Yang mana ketika di padang mahsyar, hadis syafaat dia yang panjang. Manusia berkumpul pergi jumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Apabila berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam kata nafsi nafsi. Lepas tu berjumpa dengan Nabi Allah Nuh. Okey, ketika berjumpa dengan Nabi Allah Nuh, apa kata manusia? Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, mung adalah awal-awal rasul kepada penghuni bumi. Jadi tengok pada zahirnya hadis ni secara jelas Nabi Nuh alaihi salam adalah mula-mula sekali rasul yang diutuskan. Jadi bermakna hak yang sebelum daripada Nabi Nuh bukan rasul, termasuk Nabi Adam. Tapi Nabi Adam sepakat ulama mengatakan nabi. Adakah dia rasul? Berlaku khilaf. Okey, boleh berlaku khilaf. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darimi, Imam Ibn Asakir dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu nabiyyin ursil Nuh. Awal-awal nabi yang diutuskan adalah Nuh. Baik, maka sebahagian ulama kata rasul yang mula sekali Nuh, bukan Nabi Adam. Nabi Adam hanya nabi bukan rasul. Tapi pandangan yang masyhur